Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Berjumpa lagi pada bahagian yang kedua, Matematik tahun 5, operasi bergabung. So hari ini cikgu akan terangkan atau berikan beberapa contoh tentang operasi bergabung yang melibatkan operasi dalam kumpulan yang berbeza. Kalau sebelum ini cikgu dah terangkan tentang operasi yang kita gunakan dari kumpulan yang sama. Tetapi hari ini cikgu akan terangkan dan bentangkan beberapa contoh tentang operasi bergabung yang melibatkan kumpulan yang berbeza. Baik, ingat lagi tak bagaimana cara untuk kita menyelesaikan operasi bergabung dalam kumpulan yang sama? Bagus. Untuk kumpulan yang sama, seperti mana yang kita telah bincangkan pada episod yang sebelum ini, kita hanya selesaikan pengiraan dari kiri ke kanan. Tetapi untuk operasi bergabung yang melibatkan kumpulan yang berbeza, kita akan selesaikan, kita akan mengikut petua yang tertentu. Jadi hari ini cikgu akan terangkan tentang petua-petuanya. Bermula dengan huruf B, and then O, D, M, A, dan S. Sebenarnya ini perkataan dalam bahasa Inggeris. Okay? So what is B stand for? What is B stand for? B is stand for bracket. B is stand for bracket. What's next? O. O is stand for off. Off. O stand for off. D is stand for divide. The next one is M. M is stand for multiply. A is stand for add. And the last one, yang terakhir sekali, S is stand for subtract. Jadi hari ini kita belajar dua dalam satu. Belajar matematik dan juga belajar bahasa Inggeris. Okey. So, cikgu akan terangkan penggunaan dalam bahasa Melayu. B is stand for bracket, ataupun dalam bahasa Melayunya kita namakan kurungan. Kurungan. Jadi nanti akan ada soalan operasi bergabung yang ada kurungan. Kita tengok nanti. O, off. Off ini ialah operasi darab yang melibatkan pecahan. Darab pecahan. Tetapi pada silibus tahun 5, mungkin kita tidak akan gunakan off ini. Okey? Okey, D, divide. Apa itu divide? Pandai. Divide ialah bahagi. M, multiply, darab. A, add ataupun tambah. Dan yang terakhir, subtract. Adik-beradik kepada tambah, iaitu operasi tolak. Jadi kalau kita lihat dalam paparan ini, cikgu telah tuliskan petua bagi menyelesaikan operasi bergabung dalam kumpulan yang berbeza. Dimulai dengan bracket, off, divide, multiply, add, and the last one is subtract. Kalau dalam bahasa Melayu, kurungan, darab pecahan, bahagi, darab, tambah, dan tolak. Baik, kita akan tengok beberapa contoh yang menggunakan petua ini sebentar lagi. Jadi sekali lagi cikgu nak ingatkan, nak tegaskan bagaimana cara untuk kita menyelesaikan operasi bergabung yang melibatkan kumpulan yang berbeza. Yang pertama kita kena kenal pasti operasi yang perlu diselesaikan dahulu mengikut petua tadi. Okey? Dan yang penting
Selepas kita mengenal pasti operasi yang kita selesaikan, yang perlu kita selesaikan, kita akan kurungkan operasi yang pertama tersebut. Baik, yang kedua, kita akan menyusun nombor. Sebelum kita selesaikan dan melakukan pengiraan, kita akan susun nombor itu, dan penyusunan nombor ini sangat penting, terutamanya bila awak menjawab soalan dalam kertas 2 nanti. Nanti kita akan tengok ya. Dan yang ketiga, pastikan kita melakukan operasi bergabung. Seperti mana dalam episod yang lepas, cikgu kata operasi bergabung mesti pengiraan itu nampak lebih daripada satu operasi. Jadi pastikan jangan tinggalkan operasi ataupun pengiraan itu sekali sahaja. Mesti lebih daripada satu operasi. Dan yang terakhir, seperti mana biasa, kita akan semak pengiraan kita. Baik, kita akan tengok soalan yang pertama. Contoh yang pertama, 9 sifar 4 tambah 38 darab 5. 904 tambah 38 darab 5. Jadi untuk soalan ini, operasi yang terlibat ialah operasi tambah dan darab. Ingat ya, bila kita tahu operasi ini dalam kumpulan yang sama, sekali lagi cikgu tuliskan di sini, mestilah kita ikut susunan ini. So, darab dan tambah yang terlibat bermaksud kita akan lakukan operasi darab dahulu. Dan bila kita tahu operasi darab yang perlu kita jalankan dahulu, kita akan kurungkan operasi tersebut. Seperti ini. Jelas? Jom kita buat sama-sama. So, cikgu akan susun nombor ini, 904 tambah 38 Jangan buat dulu, kita akan susun dahulu nombor. Kita akan darabkan jawapan yang akan kita perolehi di ruangan ini. Kita akan darabkan dengan 5. Ini yang cikgu maksudkan dengan penyusunan nombor. Baik, selepas kita tengok nombor ini mempunyai 2 bahagian, iaitu operasi bergabung, lebih daripada satu operasi, barulah kita selesaikan operasi ini. Bermula dengan tempat sah, 4 tambah 8, 12. Kumpul semula. 1 tambah sifar tambah 3 sama dengan 4. 9 kita turunkan. Pastikan 942 yang kita perolehi di sini, kita bawa ke ruangan di sebelah. 942. Dalam soalan kertas 2, sekiranya pengiraan ini dilakukan tanpa jawapan terakhir di sini, ini juga telah menyumbang kepada 1 markah. Untung kan? Jadi buat, jangan tak buat. Okey, so kita teruskan dengan darab 5. 2 darab 5, 10. Kumpul semula. 4 darab 5, 20. Tambah 1, 21. 9 darab 5, 45. Tambah 2, 47. So jawapan terakhir kita ialah 4,710. Kita akan pergi ke soalan yang kedua. Dua soalan yang melibatkan operasi di mana ada operasi tolak di dalamnya. Kita tengok soalan ataupun contoh yang kedua. 81 darab 9 tolak 5, 83. Sekali lagi cikgu ingin tegaskan, ingat petua ini board maths, di mana operasi darab dan operasi tolak, multiply and subtract. Jadi jelas kat situ, kita akan lakukan operasi darab dahulu. So kita akan kurungkan dahulu operasi nombor yang mempunyai operasi darab di situ. 81, okey, sekarang kita dalam proses menyusun nombor. 81 darab 9. Kemudian kita akan tolak dengan 583. Selesai susun nombor, kita selesaikan pengiraan ini. 1 darab 9, 9. 8 darab 9, 72.
So 729 pada pengiraan yang pertama. Pastikan 729 ini yang kita bawa ke ruangan yang kedua untuk kita laksanakan operasi tolak pula. 9 tolak 3 sama dengan 6. 2 tolak 8. Kita kumpul semula. 12 tolak 8 sama dengan 4. Dan 6 tolak 5 sama dengan 1. So kita dapat jawapan yang terakhir 146. Kita bergerak ke contoh yang ketiga. Masih lagi menggunakan operasi tolak dan darab. Tetapi berbeza sedikit dengan contoh yang kedua, di mana operasi tolaknya berada di hadapan. Jadi ingat, sama ada di hadapan ataupun di belakang, kita akan tetap ikut petua BODMAS, di mana nombor darab ataupun operasi darab yang kita akan laksanakan dahulu. Kita akan kurungkan. Kita akan susun nombor 38 darab 7 di sini. Kita akan susun nombor untuk operasi tolak. Tetapi perlu diingat, disebabkan nombor ini berada di hadapan, kita akan letakkan nombor ini di atas. Supaya kita melakukan operasi tolak, nombor besar, tolak nombor kecil. Okey? So, cikgu dah susun di sini. So, kita akan buat sama-sama. 8 darab 7 berapa? Ya, betul. 56. Kumpul semula. 3 darab 7, 21. Tambah 5, 26. Nombor yang kita dapat pada operasi yang pertama, kita akan bawa ke ruangan ini. Sekiranya kita tidak menulis semula ataupun menyusun nombor ini dahulu, berkemungkinan ada antara anda, anak-anak murid cikgu, yang akan menyusun dengan salah. 266 berada di atas, tolak dengan 1253. That's why sangat penting untuk you all guys, untuk menyusun nombor ini terlebih dahulu. So kita akan selesaikan 3 tolak 6. Kita akan buat kumpul semula di sini. So 13 tolak 6 sama dengan 7. 4 tolak 6, kumpul semula. 14 tolak 6, 8. Sifar tolak 2, kumpul semula sekali lagi. 10 tolak 2, 8. Sifar di sini. Bermaksud jawapan terakhir ialah 887. Bagaimana? Okey? Okey, kita teruskan ke soalan yang keempat. Di mana soalan keempat ini melibatkan operasi tambah dan bahagi. Kalau awak rasa awak lupa, tulis di sebelah penyelesaian supaya awak dapat lihat operasi mana yang patut kita dahulukan dan operasi mana yang kita akan kemudiankan. So, operasi yang terlibat dalam soalan ataupun contoh 4 ini ialah bahagi, iaitu divide, dan juga tambah, iaitu add. So, yang mana yang kita buat dahulu? Betul, pandai. Kita akan lakukan operasi bahagi dahulu. So that mean cikgu akan kurungkan dulu. Nombor 636 bahagi 12. Dan cikgu akan susun nombor 636 bahagi 12 untuk operasi pertama. Kemudian di sini cikgu akan tuliskan 179 tambah dengan hasil yang kita akan peroleh dalam pengiraan yang pertama tadi. Jelas? Buat sama-sama cikgu lah. Okey. So, kita akan buat 636 bahagi 12. 5. 60. Kita akan tolak di sini. Turunkan 3. 3 tolak sifar 3. 6 tolak 6 sifar. Kita akan turunkan 6. So, 36 bahagi dengan 12. Bersamaan dengan 3. Ingat tak apa yang cikgu cakap hari tu? Bila kita lakukan operasi bahagi dalam operasi bergabung. Dah lupa? Cikgu ingatkan balik. Mesti tiada baki. Kalau awak buat operasi bahagi dan terdapat baki di situ, cek balik. Okey?
So, pastikan kita akan bawa nombor ataupun hasil pengiraan pertama tadi di ruangan ini. 53. Sebelum cikgu selesaikan operasi penambahan. 9 tambah 3, 12. Kumpul semula. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 5, 13. Kumpul semula. So, cikgu akan dapat jawapan terakhir ialah 232. Cikgu harap semua okey. Okey. Kita akan terus ke contoh yang seterusnya, contoh yang keempat. Maaf, contoh yang kelima. Operasi yang melibatkan bahagi dan tolak. Okey. Sekali lagi cikgu tulis supaya kita lebih ingat petua ini. Okey. Di mana operasi yang terlibat ialah bahagi, divide. Dan juga operasi tolak, subtract. So, yang mana buat dahulu? Sudah tentunya operasi bahagi yang kita akan lakukan dahulu. So, that mean kita kurungkan nombor ini. Dan kita akan susun 115 bahagi dengan 5. Dan sini kita siap-siapkan tempat dia. Kita akan tolak jawapan tadi yang akan kita perolehi nanti. Tolakkan dengan 18. So, kita buat operasi bahagi bersama-sama. 2, 10. 1 tolak sifar, 1. Turunkan 5. 3, 15. Nampak tak? Apa yang awak nampak? Di sini awak nampak. Tiada baki. Good. Next one, kita akan ambil nombor ataupun hasil pengiraan yang pertama tadi. Kita akan letakkan pada ruangan ini. Dan kita akan tolak kedua-dua nombor ini. 23 tolak 18. 3 tolak 8, kita kumpul semula. Menjadi 13 tolak 8 sama dengan 5. 1 tolak 1 sama dengan sifar. So, jawapan terakhir kita ialah 5. Bagaimana setakat ni? Okey? Relax. Chill. Tenang. Buat matematik, kena tenang. Kalau kelang kabut, nanti kita tak dapat jawapan. Okey, berakhir pada dua soalan ini. Cuba bezakan dua soalan ini. Nampak seolah-olah sama, tetapi berbeza. Apa bezanya? Yes. Bezanya pada soalan yang pertama ini, operasi bergabungnya tiada kurungan. Manakala operasi yang kedua ada kurungan. Dan kurungan ini telah dinyatakan dalam soalan. Bukan kita yang buat, tetapi soalan ini memang ada kurungan di dalamnya. Ingat tak tadi bila kita buat petua BODMAS? Operasi yang pertama ialah kurungan. So, cikgu akan bergerak ke soalan yang kedua ini, di mana ada kurungan yang telah dinyatakan dalam soalan. Sebenarnya soalan ini lebih mudah bagi awak. Kerana apa? Kerana kurungan telah dinyatakan. Kita tak payah pening-pening, tak payah susah-susah untuk cari di mana kita mahu letakkan kurungan tersebut. Jadi sekiranya soalan yang dinyatakan, yang diberikan kepada awak, dah ada kurungan, bermaksud kita akan terus buat operasi ini. 36 tambah 12. Kemudian kita susun pula bahagi dengan 4. So, kita selesaikan. 6 tambah 2, 8. 3 tambah 1, 4. Operasi ataupun hasil operasi tambah ini kita akan letakkan di sini. 48 bahagi 4. Dan kita akan lakukan pembahagian. Pastikan sekali lagi di sini tiada baki. So, kita akan dapat jawapan terakhir ialah 12. Jelas? Okey, sila lihat contoh yang ke-6. Okey, contoh yang
Keenam, soalan yang melibatkan operasi bahagi dan tolak tetapi mempunyai kurungan. Jadi apa yang kita nak buat dahulu? Bagus. Kita akan laksanakan operasi yang ada dalam kurungan dahulu, iaitu 82 tolak 37. Kemudian cikgu akan susun nombor 4005 di sini. Bahagi dengan hasil tolak yang kita akan dapat sebentar lagi. So kita buat penolakan ini, kita kena kumpul semula sebab 2 tak boleh tolak dengan 7. So bermaksud 12 tolak 7 sama dengan 5. 7 tolak 3 sama dengan 4. Nombor ini yang cikgu akan letakkan pada ruangan ini. So 4005 bahagi dengan 45. Okey. So kita akan buat pembahagian ini menggunakan sifir 45. Okey. Macam-macam cara kita dah belajar selama ini untuk dapatkan sifir 45. Okey. Jadi kita buat cara yang selalu you all pilih untuk mencari sifir 45, iaitu menyenaraikan sifir 4, 48, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan menyenaraikan sifir 5, iaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan 45 sebelum kita mencari sifir 45, iaitu 45. Ingat lagi, kita akan senaraikan dulu semua nombor di belakang, ya. Kita akan senaraikan dulu semua nombor di belakang. Sifar 5, sifar 5, sifar 5, sifar 5, dan kita akan tambahkan nombor di hadapan. 8 tambah 1 9, 12 tambah 1 13, 18, 22, 27, 31, 36 dan 40. Barulah kita akan gunakan sifir ini untuk mencari hasil bahagi bagi soalan ini. So kita akan gunakan terus menggunakan 3 digit 400, di mana di sinilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 360. Dan kita akan lakukan operasi tolak di sini. Turunkan 5. So kita nampak kat situ ada 405. So sini 9. 4 sifar 5. So sini tiada baki. Sebesar mana pun nombor yang awak lakukan pembahagian, pastikan dia tiada baki pada akhir jawapan tersebut. Soalan yang terakhir yang melibatkan 2 kurungan. Bagaimana cara untuk kita menyelesaikan soalan yang melibatkan 2 kurungan? Relax, jangan risau. 1 kurungan kita buat sekali, 2 kurungan kita buat 2 kali pengiraan. Okay, kita buat sama-sama. So cikgu akan selesaikan dulu 76 tolak 38 yang pertama. Kemudian cikgu akan selesaikan 64 tolak 29, iaitu pada kurungan yang kedua. Kemudian cikgu akan darabkan. Ya, ada operasi darab di sini. Maksud cikgu akan darabkan nombor pada penyelesaian pertama dan nombor pada penyelesaian kedua. Kita buat operasi tolak dahulu. 6 tolak 8, kita akan kumpul semula jadi 16. So kita dapat sini 8 dan sini 3, 38. 64 tolak 29, kita kumpul semula juga 14 tolak 9, sini 5. 5 tolak 2 sama dengan 3. Bermaksud 38 darab 35. Dan step yang terakhir, awak hanya perlukan
hasil darab untuk mendapatkan jawapan bagi soalan ini. So, hari ini cikgu akan gunakan kaedah lattice. 38 darab 35. Okey, awak boleh gunakan apa juga cara untuk melakukan pendaraban ini. Tapi hari ini cikgu akan gunakan, cikgu pilih kaedah lattice. Okey, so 8 darab 3, 24. 3 darab 3, 9. 8 darab 5, 40. Dan 3 darab 5, 15. Jangan lupa, kalau kita lakukan menggunakan kaedah lattice, kita perlu mengira hasil tambah pada setiap jalur sengit tu. So, sini sifar. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 5, 13. Kumpul semula di sini. 9 tambah 1, 10. 11, 12, 13. Kumpul semula. Dan cikgu akan dapat hasilnya 133 sifar. Bagaimana semua? Mudah kan? So, cikgu harap video ini dapat membantu you all guys untuk menyelesaikan operasi bergabung melibatkan kumpulan yang berbeza. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang dalam tajuk yang berbeza. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.